سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu Muhammad kitab Al-Quran yang membawa kebenaran, supaya kamu berhukum di antara manusia dengan wahyu petunjuk Allah kepada kamu, dan jangan sekali-kali kamu menjadi pembela kepada orang-orang yang khianat. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ini yang merupakan suatu majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pada malam ini diminta untuk membicarakan soal undang-undang hukum ataupun manajemen jenayah syariah 1993 pindaan 2015 yang telah pun diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan pada 19 hari bulan Mac yang lalu. Hadirin dan hadirat sekalian, apa yang dibawa ke dalam Dewan Undangan Negeri itu merupakan pindaan. Belum jenayah syariah 1993 telah pun diluluskan pada 25 hari bulan November 1993 lagi, dengan sokongan pada waktu itu 11 suara. Begitu juga 19 hari bulan yang lalu sokongan 11 suara. Tidak ada yang terkecuali, lebih-lebih lagi tidak ada yang menentang. Sebenarnya yang kita luluskan itu bukan hanya hudud, tetapi hudud, qisas dan juga ta'zir. Jenayah dalam Islam terbahagi kepada 3: hudud, qisas dan juga ta'zir. Tetapi lebih dikenali dengan hukum hudud. Sebenarnya bukan hudud saja. Macam ini ya, orang ajak kita makan nasi, dia tidak akan nasi saja, lauk pun ada, air pun ada. Tapi kalau Kelantan dia kata mari makan nasi, sekali lauk, sekali air. Dia tidak kata mari makan nasi, lauk pun ada, kepala tu, tembok pun ada, makan dua tu, lagu tu bukan dia buku sendiri, tak maksudnya. Istilah orang Kelantan dia tak maksudnya. Baik, apa dia dan apa dia qisas, apa dia ta'zir? Saya suka menjelaskan kerana saya tengok hari ini
Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah memerintah supaya kita belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama suruh ngaji. Dia tidak suruh cari harta. Harta tak suruh cari, pandai nak cari makan. Bukan setakat orang menantang pandai cari makan. Iqra disuruh belajar. Baik. Apa dia hudud? Hudud ini diambil daripada hadda yahuddu. Hadda yahuddu bermakna mana'a yamna'u. Al-haddu lughatan al-man'u. Walidha summiya al-bawwab haddadan liman'ihi an-nas 'anil wa summiyatil 'uqubat hududan likauniha mani'atan min irtikabi asbabiha. Qala Allah ta'ala tilka hududullah wa qala ta'ala wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu. Hudud dari segi pengertian bahasa, al-had bermakna al-man', pencegah. Hudud makna pencegah. Hudud maknanya undang-undang yang boleh mencegah manusia daripada melakukan jenayah. Itu makna hudud. Bukan undang-undang yang nak menghukum manusia, undang-undang yang mencegah manusia. Al-haddu lughatan al-man'u. Sebab itu walidha summiyat bawwab haddadan liman'ihi an-nas 'anil kufr. Sebab itu orang Arab pengawal. Pengawal itu disebut haddad. Kenapa? Kerana tugas dia halal orang daripada manusia. Itu pengawal. Dia panggil haddad. Pengawal Islam, pengawal pejabat, pengawal rumah kita. Dia halal. Kalau orang tidak berkenaan tak boleh masuk. Haddad. Wa summiyatil 'uqubat hududan. Dinamakan hukuman ini hudud. Kenapa? Hukuman ini dinamakan hudud. Likauniha mani'atan min irtikabi asbabiha. Kerana hukuman ini boleh menghalang manusia daripada melakukan jenayah. Itu kenapa? Hukuman ini boleh menghalang manusia daripada melakukan jenayah. Banyak perkataan hudud disebut dalam Quran. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa dhalika al-fawzul 'azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Itu adalah batasan syariat Allah. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul 'azim. Itulah dia kemenangan yang besar. Masuk surga itu kemenangan yang besar. Kemenangan atas dunia bukan kemenangan yang besar. Wa man ya'sillaha wa rasulahu. Sebaliknya siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul,
Tidak ada siapa pun yang boleh merubah dengan itu. Hudud adalah disebut dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapa pun yang boleh mengingkarinya. Kalau ingkar, rusak akidah, tak kira siapa. Jangan main. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'min idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh sekali-kali bagi seorang mukmin lelaki dan mukminah perempuan apabila Allah dan Rasul telah menentukan sesuatu perkara, sesuatu hukum, tidak boleh lagi mereka membuat pilihan yang lain daripada ketentuan Allah dan Rasul. Tak boleh. Sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jelas dan faqad dhalla dhalalan mubina. Dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jelas dan nyata. Orang Kelantan kata sesat dalam ceruk. Kalau sesat dalam gelap, biasa. Tapi sesat dalam ceruk itu sudah cukup luar biasa. Ceruk pun sesat juga. Orang yang tak terima keputusan Allah dan Rasul ni orang sesat dalam ceruk. Ni kena ingat baik-baik. Baik. Pertama, haddus sariqah. Hak kepada kesalahan mencuri. Ini termasuk hudud. Mana tadi? Firman Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Dan orang yang mencuri laki-laki dan perempuan hendaklah dipotong tangannya, tak kira laki-laki atau perempuan. Faqta'u aydiyahum, hendaklah dipotong tangan kedua-duanya, bukan dua belah tangan, kedua-duanya arti laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki pernah potong, perempuan pernah potong. Jadi nak potong dua-dua tidak. Faqta'u aydiyahum, hendaklah dipotong tangan keduanya, tangan pencuri laki-laki dan tangan pencuri perempuan. Jazaa'an bima kasaba, itu adalah hukuman balasan terhadap perbuatan yang mencuri. Nakalan min Allah, undang-undang cegahan daripada Allah. Nakalan min Allah, pencegahan daripada Allah. Tuan-tuan, potong tangan ini Allah Ta'ala sebut nakalan min Allah, pencegahan daripada Allah. Dan kita orang Islam kena yakin apa yang Allah Ta'ala beritahu itu semuanya benar. Semuanya benar. Kita kena yakin, seyakin-yakinnya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan syariat Islam di Madinah 10 tahun. Saudara tahu tak 10 tahun? Hanya ada 2 kes saja yang disabitkan hukuman hudud kerana mencuri. 2 orang saja yang dipotong tangan, orang lain gerung berhenti tak berani nak mencuri. 10 tahun 2 kes saja yang disabitkan hukuman hudud kerana mencuri. 10 tahun. Hari ini 10 tahun berapa kes?
10 jam habis. Tuan fikir sendiri. Jangan pikiran kita dikelirukan. Kadang-kadang orang kita yang ada kasihan bila kita potong tangan dia, maka putuslah tangan dia. Mana potong memang putus. Kalau tak putus ada balik potong, potong mana dia putus. Potong ni gerangan tangan. Sepatutnya kita kena ada belas kasihan kepada mangsa yang dicuri. Dia buku harta nak pergi bekok, misal ada orang yang curi, kesian dia. Ni tak lagi tak kasihan pada pencuri kena tangkap. Nanti kena potong tangan dia, kesian. Sian kita tak tahu, kita kena kasihan kepada mangsa. Jangan kita kasihan kepada penjenayah. Ini sudah tidak betul. Mungkin orang kata itu di zaman Rasulullah masih ada. Kalau Rasulullah tidak ada dan Rasulullah sudah wafat, apakah keadaan ini juga berlaku orang itu? Jawabnya iya. Di Arab Saudi suatu kajian dibuat. Dan Dr. Wahbah As-Suhaili menyebut di dalam kitab dia Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, dalam masa 24 tahun hukuman syariat Islam dilaksanakan di Arab Saudi, hanya ada 16 kes yang disabitkan hudud kerana mencuri dalam masa 24 tahun. 16 kes. Tak sampai 1 kes tahun, tuan-tuan. Kenapa yang kita bingung tentang masa? Kita orang Islam pun bingung. Orang bukan Islam pun bingung. Padahal undang-undang ini hanya dikenakan kepada orang Islam sahaja. Apa hak saya nak tanya orang bukan Islam nak menentang? Apa haknya? Dalam seksyen 2, saya buat tinggal. Seksyen 2, pemakaian. Qanun ini hendaklah terpakai ke atas tiap-tiap orang Islam yang bukan bagi apa-apa kesalahan di bawah kanun ini yang dilakukan olehnya dalam negeri Kelantan. Untuk orang Islam yang bukanlah yang melakukan kesalahan jenayah hudud ini di negeri Kelantan, yang kita Islam pun mukallaf pun duk Kelantan pun hai tak setuju apa? Apa kena-kena? Kita nak lawan boleh, dia kena-kena dengan kita. Ni saya ulang sekarang. Dia tahu. Kanun ini hendaklah terpakai ke atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf bagi apa-apa kesalahan di bawah kanun ini yang dilakukan olehnya dalam negeri Kelantan. Jadi saya nak tanya, apa hak kita? Islam pun tidak, mukallaf pun tidak, tinggal di Kelantan pun tidak, tiba-tiba kita menentang habis-habisan. Apa hak kita? Ini soal agama. Dalam pelembagaan persekutuan Islam, perkara 3. 1. Islam agama bagi persekutuan. Mana-mana agama lain bebas diamalkan. Islam agama bagi persekutuan. Manakala agama-agama lain bebas diamalkan. Dalam persekutuan itu, dalam perkara 11.1 pelembagaan persekutuan,
Dalam Islam diajar menyakiti mayat sama menyakiti dia waktu dia hidup. Dan kita bakar waktu mati, suka bakar waktu hidup. Tetapi itu khawnya. Kita tak pernah pertikaikan. Kita tidak pernah menghadap dan tidak menyatakan kita tak setuju mayat itu dibakar. Itu ajaran agama mereka. Ajaran agama kita, orang yang mencuri adalah dipotong tangan, wasariqatu faqta'u aydiyahum. Apa kau orang bukan Islam yang halal? Ini kita kena faham. Ini dibenarkan dalam perlembagaan. Ada orang kata bercanggah dengan perlembagaan. Siapa kata bercanggah? Kita buat, kita dah ikut undang-undang peraturan. Sebab itu kita bawa ke Dewan Negeri. Dewan Negeri itu badan perundangan itu. Itu badan perundangan. Kita lulus 25 hari bulan November 1993. Tetapi apabila ada halangan, kita tak laksanakan. Itu mana kita ikut undang-undang. Apabila nampak ada ruang, maka kita buat pindaan. Dan kita lulus dalam Dewan Negeri. Pun kita masih belum laksanakan, kita akan bawa ke Parlimen. Itu ikut undang-undang itu. Kalau kita tak ikut undang-undang, kita buat tak payah masuk Dewan, kita buat curi tak ada. Tapi berapa orang yang kita kata? Tak ada. Dan kita ingat pindaan kita buat ini pun kerana kita meraihkan pandangan semua pihak, termasuk pandangan orang bukan Islam. Kita sudah terlalu bertolak ansur. Tetapi jangan tolak kita ansur-ansur. Bertolak ansur lain, tolak ansur-ansur lain. Kita sudah terlalu banyak bertolak ansur, tetapi kita tidak akan benarkan diri kita ditolak ansur-ansur. Dalam Elemen Qanun Jenayah Syariah 2/1993, dari segi pemakaian, hudud ini orang bukan Islam boleh pilih. Tuan dulu. Orang bukan Islam yang melakukan kesalahan jenayah syariah di negeri Kelantan boleh pilih. Sama ada nak berhukum di bawah undang-undang hudud boleh ataupun undang-undang sivil. Orang bukan Islam kata ini yang menakutkan mereka. Kenapa mereka diberi pilihan? Padahal pilihan itu sudah untuk pilih. Pilih. Kenapa kita beri pilih? Ini sebelum kita ngomong, kenapa kita beri pilih? Kita ada nas. Firman Allah Ta'ala, فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. Kalau orang bukan Islam yang melakukan kesalahan jenayah itu datang kepada kamu yang Muhammad, hukumlah dia. Hukumlah mereka ataupun kamu berpaling daripada mereka. Maka kita ambil pandangan yang pertengahan. Kita tidak hukum, kita tidak berpaling, kita bagi pilihan kepada mereka. Dalam Quran surah Fahkum bainahum aw a'rid anhum. Hukumlah mereka ataupun kau berpaling daripada mereka, biarkan mereka berhukum di bawah undang-undang mereka. Kita ambil jalan tengah, kita serah kepada mereka. Mereka nak berhukum bawah undang-undang Islam pun boleh, sivil pun boleh. Mereka kata ini, mereka tak boleh terima. Maka kita pindah. Qanun ini hanya dilaksanakan ke atas orang Islam sahaja yang mukallaf, yang lakukan kesalahan di negeri Kelantan. Kita ambil a'rid anhum. Kalau ada masalah, au litakhyir. Au itu maksudnya
Hukum pun tak apa, tidak pun tak apa. Fahkum bainahum aw a'rid anhum. Hukumlah mereka atau kamu berpaling daripada mereka. Baik, sekarang ini kita ambil pandangan aw a'rid anhum. Kita berpaling daripada mereka. Kalau mereka nak pun, mereka tak boleh berhukum di bawah undang-undang hukum. Tak boleh. Hanya untuk orang Islam sahaja. Ini sudah terlalu lembut. Mana ada nak buat undang-undang untuk orang Islam ambil pandangan orang bukan Islam? Tapi kita buat. Jadi sebelum nak menentang, tengok dulu. Fahami. Dan orang Islam pun kena fahami baik-baik. Jangan kita orang Islam bercakap lebih lantang daripada orang bukan Islam, mengkritik hukum sendiri, hukum Islam dengan berbagai-bagai alasan yang pergi tak sekiralah buka buku tengok nasi ada, huduk kan ada, boleh makan huduk, hibab dia orang Kelantan tak mati tak apa, mati tu kalau tak dapat. Sebab itu Mufti Kelantan nasihat kepada orang berkenaan bertaubat. Dan kena ingat ni, kita sebelum lulus dalam Dewan Undangan Negeri, kita dah bawa kepada jemaah ulama Majlis Agama Islam Kelantan yang diurusikan oleh Sahibu Samahah Datuk Mufti Ahli Majlis Fatwa Kelantan. Semua setuju ini tak bercanda dengan Islam. Siapa yang nak kritik? Dan ini telah pun diperkenankan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan pun berkenan. Kamu siapa yang tak setuju? Kamu siapa yang tak setuju? Jangan main-main dengan hukum Islam. Ini hukum Allah. Macam-macam alasan. Fiqhul aulawiyah, siasat syariah, maqasid syariah. Apa dia fiqh al-aulawiyah itu apa dia? Jangan kita sebut, kita pun tak tahu. Apa dia maqasid syariah? Apa dia maqasid syariah? Maqasid syariah arti matlamat syariat Islam itu maqasid. Maqasid syariah apa dia matlamat? Undang-undang Islam matlamat. Undang-undang Islam ataupun maqasid syariah kerana nak jaga lingkungan. Hudud diwajibkan untuk menjaga maqasid syariah. Tiba-tiba orang muda ada dasar maqasid syariah, tak perlu laksana hudud. Ni pakas ni balik dia balik. Tahu pakas ni balik? Dia ambil selipar balik kanan, dia pakai kaki sebelah kiri. Selipar sebelah kiri, dia pakai sebelah kanan. Lepas ni tuan-tuan, bila balik, cuba pakai kasut balik, pakai selipar balik. Ada orang ajak pakai tel. Nak saya ada mau kena pakai selipar balik. Kita nak kenal dari sini, dia pakai selipar balik. Maqasid syariah menjaga 5 kali. Hifzul din, hifzul mal, hifzul nasab, hifzul nafs, hifzul aql. Apa makna hifzul din? Syariat Islam ni nak jaga agama, hifzul din. Sebab itu orang Islam tak boleh murtad. Kena ada undang-undang hudud berkaitan dengan murtad. Itu hifzul din. Itu orang panggil maqasid syariah. Dia sebut di atas pasal maqasid syariah, siasat syariah. Maka kita tak buat syariah ini. Pura. Hifzuddin. Inna dina 'inda Allahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam.
siapa yang murtad daripada agama Islam wajib dijatuhkan hukuman. Tetapi sebelum dijatuhkan hukuman bunuh, hendaklah diberi ruang untuk orang yang murtad itu bertaubat. Walaupun apa pun, tapi hakim kena bagi ruang. Paling tidak 3 hari. Paling tidak 3 hari. Kalau tidak berpulang pada hakim, 3 bulan atau 3 tahun terserah pada hakim. Nasihat dia, bagi motivasi. Kenapa? Dia tak setuju apa yang dia tak faham tentang Islam ni. Kita ajar dia. Kalau tak ada cara dah, barulah boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Hakim dah bagi tahu. Ni bagi tempoh 3 tahun misal. Bila sampai tempoh 2 hari lagi nanti diberitahu kepada dia, kalau hari lusa kamu tak bertaubat lagi, kamu akan dibunuh. Ada orang yang bertaubat tu. Coba teraguk, teraguk. Ada orang yang dapat bunuh bila anda tak bertaubat. Tidak, dia akan bertaubat. Buktinya orang yang dijatuhkan hukuman bunuh, dia sanggup jual segala harta benda dia asal dia boleh dibebaskan daripada hukuman tersebut. Ni tak ada guna bayar. Bertaubat selesai. Bertaubat selesai. Balik baik. Kalau bukan bertaubat, di bawah hakim dah jatuhkan hukuman, kamu kena bunuh. Pukul 1 besok kamu akan dijatuhkan hukuman bunuh. Maka dia dibawa di tempat untuk dibunuh. Tengok perjalanan tu, bila dia tengok betul akak, dia akan dipancung. Dia kata saya bertaubat, maka hukumannya dia dibebaskan. Hati jatuh tu. Bila sampai dekat pancung, dia kata saya bertaubat, apa takut? Bebas kan? Undang-undang yang sekarang ni ada. 39 B. Akta dadah berbahaya. Kalau kita bertaubat akan ada berbahaya. Tapi tak ada orang tika pun. Apa orang kita yang fikir dia jadi musuh? Saya bukan saya menentang 39 B, tapi undang-undang ciptaan manusia orang boleh terima. Tak ada masalah. Undang-undang Allah ni zalim, ni zalim. Kamu siapa? Nak kata zalim pada undang-undang Allah. Kamu siapa? Undang-undang Islam, undang-undang yang paling adil. Dalam bab hukuman, potong tangan umpama, ada pengecualian. Keadaan di mana hukuman syariah tidak boleh digunakan. Banyak. Saya baca sebahagian. Jangan ingat mudah foto-foto bukan. Apabila kesalahan itu dilakukan dalam keadaan yang amat mendesak, termasuk perang, kelaparan, penyakit dan bencana alam dan seumpamanya. Tak boleh jatuhkan hukuman potong tangan. Ni ada orang cakap, dia kata lebih baik tumpukan pemulihan banjir dia. Buat rumah masa banjir dulu lah. Atau apa huduk dia. Rumah kita buat bukan tak buat. Kita dah buat keputusan semua rumah yang untuk kita akan baiki, kita akan bina percuma
Ada juga orang yang mengatakan bahawa kalau buat ramah penjenayah akan pergi ke belakang. Ini lagi buruk di kepala dia masuk air sekarang. Takkan bila jatuhkan pertukangan kepada pencuri, maka orang berlomba-lomba pergi ke Kelantan supaya tangan dia dipotong. Ini tak masuk akal. Oh, dia kata sebab pembuktiannya susah. Kalau zina kena 4 orang saksi. 4 orang saksi yang adil kena betul. Jadi dia kata bila tak cukup orang ni bebas. Bukan. Kalau tak cukup saksi, si penzina itu bukannya dibebaskan. Si peragu itu bukannya dibebaskan. Dia akan berpindah daripada hudud kepada ta'zir. Ini dia tak tahu ni. Dia ada kisos, ada hudud, ada ta'zir. Dia ingat bila tak kena bebas. Bukan, kena ta'zir baru. Apa makna ta'zir? Ta'zir ni hukuman selain daripada hudud dan kisos disebut ta'zir. Ta'zir ini diberi kebebasan kepada pemerintah untuk mengubah undang-undang. Hak ni ya, hak pemerintah boleh buat. Ta'zir. Tapi dia ni hak ta'zir pemerintah ambil, hak hudud boleh ambil, hak kisos boleh ambil. Bahkan dia orang tak boleh. Hudud hak Allah. Kisos termasuk hak manusia, hak waliullah. Kalau orang itu dibunuh, keluarga dia berhak menuntut bunuh balas. Kalau dia dicederakan, berhak menuntut supaya dibalas dengan balasan yang sama. Itu hak manusia. Yang pemerintah boleh buat ialah undang-undang ta'zir. Oh, dia kata ta'zir keren. Siapa kata keren? Ini ketetapan ta'zir ini dia tak boleh sama dengan hudud. Hudud kalau dah istiwatan, pemilu hendaklah diwakilkan di antara 40 hingga 80. Tak boleh kurang daripada 40, tak boleh lebih daripada 80. Mana nasnya, mana hadisnya? Sayyidina Ali menyatakan ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'in wa jalada Umar arba'in wa jalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'in wa jalada Abu Bakr arba'in wa jalada Umar thamanin wa kullun sunnatun wa hadha ahabbu ilayhi. Rasulullah menjatuhkan hukuman kepada orang yang dimaklum 40 batang. Sina Abu Bakar menjatuhkan hukuman 40 batang. Sina Umar menjatuhkan hukuman 80 batang. Wa kullun sunnatun, kedua-duanya sunnah Nabi, sama ada 40 atau 80. Wa hadha ahabbu ilayya, dan ini yakni 80 lebih aku suka berbanding dengan 40. Jadi tak boleh kurang pada 40, tak boleh lebih daripada 80. Ini untuk orang Islam. Orang bukan Islam dia nak dimarah dia. Tak ada masalah. Saat kita di Kelantan, kita keluarkan lesen pos untuk orang bukan Islam. Bukan kita halal. Kita keluarkan lesen. Kita tak mahu mereka minum secara bebas. Sebab bila seorang itu minum alkohol, akal dia akan hilang. Dia akan buat benda-benda yang tak berbahaya sebab dia tak ada akal. Walaupun diberikan kemudahan, zaman Allah yang tunggu memperkenalkan undang-undang ini di Kelantan, Cina Kelantan amat. Kalau saya selalu masih ingat, dia nak buat pesta minum alkohol besar-besaran di Kelantan, tepi Sungai Kelantan. Tuk ulang yang kena, tuk kata minum, buatlah tuk kata minum banyak, biar cokok, biar itu sungai. Akhir sekali Cina tak berani, dia kata ini tuan-tuan tak boleh, nanti kita sungguh kita. Lalu dia batal. Ini betul. Ini cerita betul. Lalu dia batal. Dah ada yang tak nak, tuk kata dah minum. Minum. Tak akan biar cokok, itu sungai. Takut juga dia. Ini sejarah.
Jadi bukan kita tak boleh, ini orang Islam tak boleh. Baik, kalau dari segi waktu takzir tak boleh sampai 40. Dan 40 itu hukuman 39 tak. Penjara boleh 15 tahun, boleh terpulang pada hakim. Buat negeri, buat daerah, itu terpulang pada hakim. Jadi macam mana kata orang yang akan lepas? Tidak, tak kena hudud, kena tak takzir. Jadi maqasid syariat nak jaga agama. Sebab tu tak boleh murtad. Murtad ada undang-undang dia. Yang kedua, nak jaga al-mal. Sebab tu kalau orang curi kena potong tangan. Itu maqasid syariat. Maqasid syariat laksana dulu, itulah maqasid syariat. Yang ketiga, nak jaga an-nasab, keturunan. Sebab tu tak boleh zina. Kalau zina ada hukuman tu. Asal yang dua sani fadribu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang zina perempuan laki-laki yang masa belum kahwin adalah diwakil. Silakan wakil. Wakil dalam Islam ni sama. Wakil mahkamah sivil saya bukan. Wakil dalam Islam ni angkat kita pewakil tu. Tukar sebab dia tak boleh angkat tangan sehingga nampak. Wah dia tak boleh tinggi. Gini. Tapi mahkamah sivil dia ayu. Dia wakil tu. Sekali dia wakil, dia cabut boleh. Walaupun kita dengar hanya 10 wakil, tetapi kecederaan dan paruhnya tidak akan hilang sampai mati. Tuan-tuan pergi tengok bandaran di penjara. Saya tengok. Walaupun saya tak tengok waktu wakil, bandaran penjara selalu dibuat. Bagaimana cara wakil? Dan gambar ditunjuk bagaimana paruh ini kekal sampai mati. Wakil dalam Islam 100 wakil, 4 wakil orang yang boleh jalan. Kenapa kita tak setuju? Saya pun heran. Itu maqasid syariat, nak jaga keturunan. Kemudian nak jaga hifzun nafsi, nak jaga nyawa. Sebab tak boleh bunuh orang. Kalau bunuh orang, nak bunuh barang. Walakum fil qisasi hayatun. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Disebut dalam Quran. Kemudian nak jaga al-aql, nak jaga akal. Sebab tu tak boleh minalok. Kalau minalok, kena hukuman hudud. Jadi, kita kena faham bahawa pelaksanaan hudud itu ialah untuk merealisasikan maqasid syariat. Jadi tak betul sangat-sangat, tak betul sungguh-sungguh. Kalau orang menyatakan berdasar kepada maqasid syariat, maka hudud tidak perlu kita laksanakan di sama-sama. Itu sudah tidak betul. Jadi kita Islam wajib kita menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh sekali-kali kita menolak hukum Allah. Tak boleh. Ada juga orang kata kita ni lorak, ada mana lorak ni gaduh ni bukan tumbuh dah. Nak cepat gopo. Orang kata kita gopo. Saya nak jawab. Kita tak kena gopo. Dikatakan hukuman syariat Islam ini telah dilaksanakan sejak tahun 1836. Zaman Sultan Muhammad II Manggai telah dilaksanakan 1836. Cakap tanya siapa dia orang lain tahun 1836. Apa dia? Zaman Sultan Mansur memerintah Kelantan, dia mengarahkan semua rakyat Kelantan menutup aurat. Kalau tak tutup aurat, dikenakan hukuman takzir. Boleh baca sudah. Takzir macam mana? Kalau ada hak tak tutup, hak kembar tak boleh dia kembar. Orang-orang dan orang zaman dulu, dia kembar katuk, dia latih pengawal-pengawal di mana Kota Baru, dia bawa laki. Kata tahu laki. Laki ni macam cap. Kalau orang buat kapal atau perahu, dia nak sambung antara dua kapal tu, dia guna laki. Laki ni macam tak, titan.
kita tetap akan melaksanakan syariat Allah, dan tak patut sesiapa pun yang menentang. Kalau orang kata orang sokong kita bukan kerana hukum, saya katakan rakyat Kelantan sokong kita kerana hukum. Orang kata bukan kerana hukum, saya kata kerana hukum. Itu perjuangan. Dan bahawa ini dicempatkan bagaimana rakyat memperlihatkan sokongan. Setelah kita luluskan dulu, kita boleh menang dengan majoriti 10,000 29. Ini besar. Di antara faktor kerana rakyat Kelantan kepada hukum Islam. Yang dihormatilah demokrasi. Macam mana kita cakap kita demokrasi? Ini pilihan rakyat Kelantan. Kita belum buat di Kelantan. Kok orang kata hukum kebalik itu dia tak faham bukan. Itu kita nak pindah akta 355. Hudud lahir 355 lahir. Akta Mahkamah Syariah 355 supaya hukuman dapat diperluaskan. Bukan hanya sebagaimana sekarang. Sekarang ini Mahkamah Syariah hanya boleh menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara atau RM5,000 denda atau 6 kali sebatan atau gabungan antara ketiga-tiga. Jadi private members bill yang kita bawa itu untuk membina akta 355. Kalau orang kata kita mau duduk di dalam parlimen, itu orang yang tidak faham apa dia yang kita nak bawa. Jangan lawan kalau kita tidak faham. Memalukan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamu